Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, syukur pada Allah diberikan kesempatan lagi hari ini. Cuma lambat sikit, minta maaf, minta ampun pada semua rakan-rakan dan tuan-tuan puan-puan, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin, insyaallah. Baik, InsyaAllah kita akan sambung perkongsian kita hari ini dengan hadis yang keempat dan seterusnya, insyaAllah. Kita tengok mana yang sempat, ya, insyaAllah, ya. Hadis yang keempat dan sehinggalah mana yang sempat, insyaAllah. Dan minta maaf, ya, hari ini yang berasa pun suasana dalam bilik ni nampak rasa macam suram sikit, ya, macam gelap sikit, ya. Tapi tak apalah, insyaAllah. Mungkin disebabkan hujan semalam ke, wallahu alam, ya. Apapun, insyaAllah, yang paling penting diberikan lagi kesempatan oleh Allah SWT untuk kita berkongsikan hadis-hadis kalam-kalam Rasulullah SAW sempena kita dalam tempoh 10 malam terakhir untuk kita mencari malam Lailatul Qadar yang kita impi-impikan, insyaAllah. Baik, hadis yang keempat, ya, yang terus baca, insyaAllah. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada bilangan hari yang ganjil daripada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan, ya. Baik, keterangannya, pendapat kebanyakan ulama 10 hari terakhir bermula pada malam 21, dan ini adalah umum sama ada bulan itu mengandungi 29 hari ataupun 30 hari Ramadan, ya. Dari perkiraan ini dan berdasarkan hadis di atas, pencarian Lailatul Qadar hendaklah dilakukan pada malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29 Ramadan, ya. Ini kita pilih malam yang ganjil, ya, malam yang ganjil pada bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Baik, ini rasanya dah masyhur dan semua orang tahu, ya, insya-Allah. Sekiranya bulan ini mengandungi 29 hari, maka malam-malam inilah yang masih dikatakan 10 hari ataupun 10 malam terakhir, ya, dalam bulan Ramadan yang perlu kita cari, yang mana kebarangkaliannya untuk Allahumma salli ala Muhammad, malam tersebut malam Lailatul Qadar, ya. Baik, walau bagaimanapun Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat bahawa perkataan asyara, ya, dalam hadis, ya, dalam bahasa Arab lah yang membaca tadi, dalam bahasa Melayu, ya. Perkataan asyara membawa makna 10. Oleh itu, jika Ramadan mengandungi 30 hari, barulah cara perkiraan ini digunakan. Tetapi jikalau bulan Ramadan mengandungi 29 hari, maka 10 hari terakhir bermula pada malam ke-20, dan dengan perkiraan itu malam-malam ganjil untuk 10 malam terakhir menepati malam yang ke-20, ya, malam yang ke-22, malam yang ke-24 dan seterusnya, malam 26 dan malam ke-28. Ini jadi lain pula, ya. Menurut ulama ini, iaitu Ibnu Hazm rahimahullah, ya. Jikalau malam ataupun bulan Ramadan pada tahun tersebut hanya ada 29 hari, maka, ya, malam ganjilnya akan bermula pada malam 20. Ya, jadi yang terbaiknya untuk kita selamat, untuk kita bertemu malam Lailatul Qadar, seelok-eloknya 10 malam terakhir bermula malam 20 sehingga habis Ramadan, ya. Kita manfaatkan sebaik mungkin dan kita amalkan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, insya-Allah. Baik, walau bagaimanapun baginda telah beriktikaf, ya, pada bulan Ramadan semata-mata untuk mencari Lailatul Qadar, dan secara kebetulan bertemu pada malam ke-21 Ramadan, ya. Ini yang telah diriwayatkan, ya, Rasulullah sendiri bertemu pada bulan Ramadan, bertemu Lailatul Qadar pada malam ke-21 Ramadan, dan ianya juga adalah pendapat yang dihujahkan juga oleh imam kita, iaitu Imam Syafi'i, ya. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahawa kuat untuk menyatakan bahawa malam 21 adalah malam Lailatul Qadar. Oleh itu, pendapat kebanyakan ulama yang menyatakan bahawa malam ganjil untuk 10
hari terakhir bermula pada malam 21 adalah satu kemungkinan yang kuat dan merupakan pendapat yang lebih tepat, walaupun ada kemungkinan Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam yang lain, ya. Pencarian Lailatul Qadar berdasarkan kedua-dua pendapat itu hanya mungkin terjadi apabila kita berjaga setiap malam bermula daripada malam ke-20 sehinggalah ke malam raya dengan kerisauan untuk mendapat Lailatul Qadar, ya. Untuk berjaga selama 10 atau 11 malam bukanlah satu perkara yang susah dan payah, ya, bagi mereka yang berharap untuk mendapatkan ganjaran yang begitu besar, ya. Baik, itu keterangan hadis yang keempat, ya. Minta maaf, hamba terpaksa letak lampu kat sini, jadi untuk nampak terang sikit. Jadi itu yang nampak pada cermin mata tu ada ada macam pantulan sikit, ya. Minta maaf, minta ampun, ya. Baik. Okey, selesai yang keterangan hadis yang keempat. Kemudian kita akan masuk pada hadis yang kelima, malam berkenaan dengan malam Lailatul Qadar, ya, kelebihannya insya-Allah. Baik, hadis yang kelima daripada Hazrat ataupun daripada Saidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, ya, beliau mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, baginda Rasulullah SAW keluar daripada rumahnya untuk memberitahu kami tentang Lailatul Qadar. Ketika itu ada dua orang lelaki daripada orang Islam sedang bergaduh. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, aku telah keluar untuk memberitahu kamu tentang Lailatul Qadar, tetapi si fulan dan si fulan sedang bergaduh. Oleh itu penentuan Lailatul Qadar telah diangkat. Mudah-mudahan itu lebih baik bagi kamu. Maka carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, 7 dan ke-5, ya. Baik, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan hadis ini insya-Allah. Keterangannya, ada 3 perkara yang perlu direnungi dalam hadis ini. Pertama dan yang paling penting ialah pergaduhan merupakan satu perkara yang sangat buruk hinggakan penentuan malam Lailatul Qadar telah diangkat, ya. Oleh kerana berlaku, ya, pergaduhan, peristiwa pergaduhan tersebut menyebabkan, ya, penentuan hari malam Lailatul Qadar itu sendiri diangkat, ya. Bukan setakat itu saja, malah pertelingkahan sentiasa terjadi dan menyebabkan hilangnya keberkatan, ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sukakah aku memberitahu kamu satu perkara yang lebih afdal daripada solat, puasa, sedekah dan ibadah-ibadah lain? Para sahabat rahimahullah berkata, radhiyallahu anhu majma'in, berkata, bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda, hubungan baik sesama kamu adalah perkara yang paling afdal, dan pergaduhan sesama kamu ataupun pergaduhan sesama sendiri adalah perkara yang mencukur agama, ya, mencukur agama, ya. Maknanya sebagaimana pisau cukur mencukur rambut di atas kepala dengan sekali lalu, demikian juga pergaduhan sesama sendiri menghapuskan agama. Nauzubillah min zalik, ya. Tidak perlulah disebutkan tentang ahli dunia yang lalai terhadap agama, sedangkan ramai di antara mereka yang berwirid panjang-panjang dan mendakwa sebagai ahli agama pun setiap masa terlibat dalam pergaduhan sesama sendiri, ya. Betul apa yang dikatakan, ya. Dalam pergaduhan dalam di sisi orang-orang ahli agama juga berlaku perselisihan dan juga pergaduhan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ianya sebaiknya dielakkan supaya Allahumma salli ala Muhammad, pergaduhan itu sendiri tidak menyebabkan, ya, agama terhapus dalam kehidupan seseorang. Nauzubillah, ya. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Renungkanlah dengan teliti sabda baginda Rasulullah SAW tersebut dan kemudian fikirkanlah keadaan agama orang yang sombong dan tidak pun mendapat taufik untuk mengalah demi untuk berdamai, ya. The best way apabila kita bergaduh dan sebagainya, berlaku pergaduhan, adalah berusaha untuk berdamai, ya. Tenangkan hati, ya. Kemudian istighfar banyak-banyak, kemudian, ya, leraikan pergaduhan. Maksudnya kalau kita sendiri yang sedang bergaduh, ya, kita kena banyak istighfar, ingat pada Allah, ingat pada sabda Rasulullah SAW ini, ya, hadis ini, dan kemudian, ya, terus hentikan pergaduhan insya-Allah. Baik. Seterusnya kita sambung lagi. Dalam bahagian pertama dengan diterangkan tentang bab-bab berpuasa, antaranya ialah sabda baginda Rasulullah SAW, iaitu menjatuhkan maruah seseorang Islam adalah riba
yang paling buruk dan paling keji. Namun demikian, semasa bergaduh, kita tidak mempedulikan maruah seseorang Islam dan tidak juga menghiraukan perintah Allah SWT dan Rasulnya yang benar. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Baik. Hukum, okey, baik. Artinya, dan janganlah kamu berbantah-bantah, kalau tidak nescaya kamu akan menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan. Ini adalah daripada petikan surah Al-Anfal ayat yang ke-46 rakan-rakan boleh rujuk insya-Allah untuk keterangan lebih lanjut, mungkin boleh rujuk melalui tafsir-tafsir dan sebagainya insya-Allah. Mereka yang setiap masa berfikir untuk menjatuhkan maruah orang lain, cubalah renungkan ketika bersendirian sebanyak mana mereka telah menjatuhkan kehormatan sendiri dan setakat mana mereka menjadi hina di sisi Allah SWT dengan perbuatan yang kotor dan jahil tersebut. Sementara itu, kehinaan di dunia adalah satu perkara yang pasti berlaku. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memutuskan hubungan dengan saudara Islamnya selama 3 hari, sekiranya dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia akan terus masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Baik. Satu hadis lagi berbunyi, pada setiap hari Isnin dan Khamis dibentangkan amalan manusia di hadapan Allah SWT, dan dengan rahmatnya, yakni berkat amalan soleh, dosa-dosa semua hambanya diampunkan melainkan mereka yang syirik. Namun bagi dua orang yang bergaduh akan dikatakan, biarkanlah mereka selagi mereka tidak berdamai. Jadi satu kerugian di situ baik, insya-Allah. Dalam satu hadis lain diriwayatkan juga, pada setiap Isnin dan Khamis segala amal dibentangkan. Pada masa itu taubat daripada mereka yang bertaubat akan diterima, dan istighfar daripada mereka yang beristighfar juga akan diterima. Tetapi mereka yang bergaduh sesama sendiri dibiarkan dalam keadaan mereka itu. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, pada malam Bara'ah, iaitu malam nisfu Sya'ban, Allah SWT akan menurunkan rahmat Allah SWT akan datang kepada semua makhluk, dan pengampunan akan diberikan, yakni walaupun kerana alasan yang sekecil-kecilnya. Walau bagaimanapun, dua orang tidak akan diampunkan, iaitu orang kafir dan orang yang menaruh hasad terhadap seseorang di dalam hatinya. Dalam hadis yang lain dinyatakan, terdapat 3 orang yang solat mereka tidak naik dan untuk diterima walaupun sejengkal dari atas kepala mereka. Antaranya ialah orang yang bergaduh sesama sendiri. Allahu Rabbi. Baik. Jadi satu kerugian sangat besar, kerana kita bergaduh, berselisihan faham, dan kemudian kita tak bertegur sapa selama 3 hari, dan apabila kita Allahu Rabbi, kalau kita dijemput dalam keadaan tersebut, makanya kita akan terus dicampak oleh Allah SWT dalam neraka. Na'udzubillah. Dan kemudian mereka-mereka yang bergaduh ini juga banyak terputus fadilat-fadilat pada diri mereka sendiri. Kerugian yang sangat besar. Kerana apa? Kerana Allahumma salli ala Muhammad. Banyak yang kalau ikutkan sepatutnya mereka ini mendapat pahala di sisi Allah, pengampunan di sisi Allah, tetapi oleh kerana mereka bergaduh menyebabkan segala yang sepatutnya mereka dapat, ganjaran daripada perbuatan mereka tidak dapat. Jadi satu kerugian yang sangat besar, insya-Allah. Jadi oleh demikian, kalau kita dalam keadaan mungkin sebelum ini kita ada bersisian faham dengan saudara kita sendiri, kawan kita, sahabat kita, ahli keluarga kita, maka cepatlah berdamai. Sekarang ni mudah, alhamdulillah. Kalau dulu mungkin nak kena bertentang mata, nak minta maaf dan sebagainya, mungkin segan. Tapi sekarang insya-Allah dengan adanya kemudahan teknologi sekarang ni, tak bertemu mata, tak bertemu muka pun, boleh type saja, type, dan kemudian ataupun call saja, kemudian minta maaf, habis cerita, tutup,
close case orang kata ya. Mulakan buku baru insya-Allah ya, kerana kerugian untuk kita sangat besar, terutama sekali kita dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita masih lagi ada menaruh hasad dan dengki, dan masih lagi tidak menjalinkan hubungan silaturahim kita dengan seseorang, terutama sekali kenalan kita, sahabat kita, ahli keluarga kita, maka kerugian daripada ganjaran yang sepatutnya kita dapat tak dapat ya. Jadi Allahu Akbar ya, cepat-cepatlah ya. Ini pesanan khas untuk diri hamba sendiri dan juga untuk rakan-rakan tuan-tuan, puan-puan yang mendengar insya-Allah ya. Baik, seterusnya kita sambung lagi ya. Kitab ini bukanlah tempatnya untuk merangkumi semua riwayat tersebut, tetapi beberapa riwayat ditulis kerana kita semua, bukan setakat orang awam, malah ahli agama serta mereka yang digelar orang mulia dan dianggap warak pun turut terlibat dalam perbuatan keji ini dalam majlis-majlis, perhimpunan-perhimpunan dan pertemuan-pertemuan mereka. Seterusnya, penting juga untuk diketahui bahawa amaran itu semua adalah yang berkaitan dengan permusuhan dan pergaduhan kerana dunia. Tetapi untuk memutuskan hubungan dengan seseorang kerana apa-apa kefasikannya ataupun untuk membela mana-mana urusan agama adalah diharuskan ya. Baik, okey. Boleh sebut tadi ya, perselisihan faham di antara ahli-ahli agama ya, pendapat-pendapat mereka kadang-kadang tidak sama dan sebagainya. Perselisihan tersebut dimaafkan kerana apa? Diharuskan ya, kerana ianya adalah untuk kepentingan agama ya, bukannya untuk kepentingan individu ya, untuk kepentingan personal ya, maka ianya dimaafkan ya. Sebab semata-mata perselisihan itu untuk menegakkan berdasarkan dalil-dalil yang mereka ketahui, yang mereka dalami, yang mereka pelajari. Jadi oleh yang demikian ianya diharuskan. Tetapi perselisihan ya semata-mata kerana dunia ya, perselisihan ya, berebut tanah lah ya, berebut harta ya, berebut perempuan, naudzubillah ya, macam-macam ya. Jadi itu semua adalah di antara ya pergaduhan yang membawa kepada kemudaratan kepada diri kita sendiri, dan sehinggakan Allahu Akbar, kita boleh dicampak ke dalam neraka Allah jika melebihi 3 hari kita tidak bertegur sapa kerana permusuhan atau perselisihan tersebut. Yang mana jika kita meninggal, ulang sekali lagi, jika kita meninggal dalam tempoh tersebut, takut-takut kita akan dihumban ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Baik, kita teruskan ya. Seterusnya, penting juga untuk diketahui bahawa amaran ini semua adalah yang berkaitan dengan permusuhan dan pergaduhan kerana dunia. Okey, ini yang dah baca tadi. Pada suatu hari ya, Saidina Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan satu hadis, lalu anak lelakinya telah mencelah dengan satu perkataan yang pada zahirnya membangkang hadis tersebut. Lantaran itu Saidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak lagi bertegur dengannya sehingga ke akhir hayat. Allah subhanallah, baru first time dengar kisah ini. Terdapat juga kisah-kisah sebegini ataupun tentang para sahabat yang lain ya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha melihat tentang keadaan hati, dan Dia sangat mengenali sesiapa yang tidak bertegur sapa demi agama, dan sesiapa pula yang tidak bertegur siapa disebabkan kedudukan, ketinggian dan kesombongan. Jika tidak, setiap orang boleh mendakwa bahawa kedengkian dan kebenciannya adalah kerana agama ya. Apa yang kita buat ya, apa yang kita zahirkan dengan lidah ataupun perbuatan kita, mungkin boleh kita tutup untuk menutup sesuatu ya, tetapi ya oleh kerana Allah itu Maha mengetahui ya, apa yang ada dalam hati kita semua Allah tahu. Jadi tidak ada seorang pun boleh memang semua orang boleh mendakwa yang dia lakukan itu adalah disebabkan agama, tetapi ya di hadapan Allah tidak ada sesuatu pun yang dapat dibohongkan ya, kerana Allah itu Maha mengetahui. Jadi akhirnya nanti Allah mengetahui tentang hakikat sebenarnya. Dia tidak bertegur sesiapa, tidak bertegur siapa antara mereka adalah disebabkan oleh apa orang kata ni, kesombongan, keangkuhan ataupun disebabkan agama ya. Allahu Rabbi. Baik,
diharapkan kita pun tergolong di dalam golongan orang yang menegakkan agama, bergaduh kerana agama, kerana apa ni, kerana sayangkan agama, insya-Allah, kerana ianya adalah perkara-perkara yang diharuskan, insya-Allah. Baik, panjang juga ya apa nama tu hadis yang kelima ni, insya-Allah. Kita cuba habiskan sampai, ya Allah Tuhanku, panjang sangat ni. Baik, beberapa muka lagi, insya-Allah. Perkara kedua yang dapat diketahui daripada hadis tersebut ialah hendaklah kita redha, menerima dan menyerah diri kepada hikmah ilahi. Walaupun pada zahirnya terangkat penentuan Lailatul Qadar merupakan terangkatnya satu kebaikan yang sangat besar, tetapi oleh kerana itu adalah daripada Allah, baginda Rasulullah SAW telah bersabda, mungkin inilah yang lebih baik bagi kita. Ya, mungkin inilah yang lebih baik bagi kita. Ya. Ini adalah satu perkara yang sangat perlu direnungi dan diambil pengajaran. Ya. Apa nama tu? Diambil pengajaran, ya. Allah SWT adalah zat yang maha pengasih lagi maha pemurah, setiap saat mengasihi hamba-Nya. Jika seseorang mengalami sebarang musibah akibat daripada amalannya yang buruk, kemudian dengan sedikit sahaja tumpuan kepada Allah SWT dan pengakuan atas kelemahannya, maka kemurahan Allah SWT akan bersamanya dan musibah tersebut dijadikan sebagai kebaikan yang besar baginya. Bagi Allah SWT tidak ada satu pun perkara yang sukar. Ya, para ulama menyatakan bahawa dalam penyembunyian tarikh sebenar Lailatul Qadar pun terdapat beberapa hikmah. Ya. Hikmah ni lah ada lebih kurang dalam 5 hikmah. Ya, insya-Allah kita akan pergi satu persatu, insya-Allah. Baik, sekiranya penentuan Lailatul Qadar masih kekal, maknanya ya apa nama tu, Lailatul Qadar, tarikh Lailatul Qadar itu dimaklumkan, diumumkan, ya, jadi semua orang tahu, maka ramai manusia cuai dan tidak mengambil berat langsung untuk beribadat pada malam-malam lain. Ya, dalam keadaan sekarang, iaitu malam Lailatul Qadar tidak diketahui ketentuannya, mereka yang ada keinginan untuk beribadat dan mendapatkan taufik untuk bangun beribadat dengan anggaran bahawa mungkin malam inilah malam Lailatul Qadar. Maknanya di sini hikmah satu, ya, hikmah yang pertama. Minta maaf syashul. Ya, hikmah yang pertama mengapa bulan malam Lailatul Qadar penentuannya diangkat oleh Allah SWT adalah disebabkan oleh jika malam Lailatul Qadar itu sendiri telah ditentukan ataupun dimaklumkan kepada kita, makanya ya kita mungkin di bulan Ramadan ini ataupun di 10 malam terakhir kita akan lalaikan ataupun tak ambil indah tentang malam-malam yang lain. Kita hanya akan standby tunggu malam Lailatul Qadar saja. Malam yang lain kita tidur. Ya? Jadi itu hikmahnya, kebaikannya. Jadi oleh yang demikian kita akan orang yang mengharapkan ganjaran besar daripada malam Lailatul Qadar, ya, pastinya akan berusaha untuk mendapatkannya. Oleh kerana dia tak tahu, ya, atau kita sendiri tak tahu, maka kita akan terpaksa mengatur strategi untuk memulakan pencarian sejak daripada awal, ya, 10 malam terakhir sehinggalah habis Ramadan, ya. Jadi itulah di antara hikmahnya, ya. Ya, besar hikmah itu bagi hamba lah, ya, insya-Allah. Ramai manusia yang tidak dapat hidup tanpa melakukan maksiat. Sekiranya sudah diketahui tentang ini, yang nombor 2, ya. Jika sudah diketahui dengan tentunya bahawa malam itulah Lailatul Qadar, maka masih seseorang itu memberanikan diri untuk melakukan maksiat, maka itu adalah satu keadaan yang sangat berbahaya. Baik, ambil ulang sekali lagi, ya. Ayat ni macam tergantung ataupun mungkin, ya, ambil ulang balik, mungkin hamba tersilap baca, insya-Allah. Ya, ini hikmah yang kedua. Ramai manusia yang tidak dapat hidup tanpa melakukan maksiat. Ya, ramai manusia yang tidak dapat hidup tanpa melakukan maksiat. Sekiranya sudah diketahui dengan tentunya bahawa malam itu adalah malam Lailatul Qadar dan masih lagi seseorang itu memberanikan diri untuk melakukan maksiat pada malam tersebut, maka itu adalah satu keadaan yang sangat berbahaya. Ya, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah masuk ke dalam masjid dan seorang sahabat sedang tidur. Maka baginda Rasulullah SAW telah berkata kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, bangunkanlah dia supaya dia pergi berwuduk. Ya, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah pun membangunkannya. Kemudian beliau bertanya kepada baginda, "Tuan,
seorang yang selalu berselera, Tuan, seorang yang selalu bersegera untuk membuat kebaikan, kenapa Tuan tidak membangunkannya sendiri? Ya, Sayyidina Ali bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW pun bersabda, mungkin dia akan mengingkariku, sedangkan pengingkaran terhadap perintahku adalah kufur. Allahu Akbar. Inilah kasih dan cinta Rasulullah SAW. Faham tak di situ? Maknanya di sini, kalau Rasulullah sendiri yang kejutkan orang tersebut, kemudian orang tersebut enggan untuk bangun, tak bangun, maka dibimbangi oleh Rasulullah SAW, takut orang itu jatuh kufur. Kerana apa? Kerana setiap perintah Rasulullah SAW perlu dipatuhi. Kalau tak patuh, maka orang itu akan kufur. Sebab itulah kasihnya, cintanya Rasulullah kepada umat ini, sehingga perkara yang sedemikian pun Rasulullah jaga. Allahu Rabbi. Baik. Mengingkari perintahmu tidaklah membawa kepada kufur. Rasulullah kata, kalau Sayyidina Ali yang kejutkan orang tersebut, dan orang tersebut tak nak bangun, tak nak bangun, maknanya dia terlalu letih dan sebagainya, dia tak nak bangun juga, maka mengingkari perintah Sayyidina Ali bukanlah membawa kepada kufur, tetapi mengingkari perintah daripada Rasulullah adalah boleh membawa kepada kufur. Nauzubillah. Jadi demikianlah juga Allah SWT yang Maha Suci. Dengan rahmatnya, dia tidak rela melihat seorang hamba yang walaupun sudah mengetahui tentang malam yang agung itu, namun masih juga melakukan dosa. Itulah rahmat dan kasih yang Allah. Jelas sekali. Jelas sekali di sini. Kalaulah malam Lailatul Qadar itu telah pun diketahui umum bila malamnya, tetapi semua orang dah tahu, semua orang dah tahu, tiba-tiba yang tahu itu masih lagi melakukan maksiat pada malam tersebut. Jadi berbahaya dan mudarat kepada diri orang itu sangat besar. Oleh yang demikian, hikmah daripada tersembunyinya ketentuan malam Lailatul Qadar ni, jadi tidak membawa kepada musibah yang besar lah pada orang yang tersebut. Maknanya orang tu tak tahu, buat dalam keadaan buat dosa dalam keadaan tak tahu, tak apa. Tetapi kalau buat dosa maksiat, dia dah tahu malam tu malam Lailatul Qadar, dia buat juga maksiat. Kerana apa? Kerana Allahu Akbar, hikmah di malam Lailatul Qadar ini, kalau kita buat baik, kita akan seolah-olah beribadah selama 83 tahun 4 bulan plus. Tetapi begitu juga dengan sebaliknya. Maksudnya di sini, kalau kita buat baik, kita akan dapat pahala, seolah-olah kita beribadah dan mendapat pahala selama 83 tahun 4 bulan. Tetapi begitu juga orang yang melakukan dosa dan maksiat. Mereka yang melakukan dosa dan maksiat akan juga seolah-olah melakukan dosa dan maksiat selama 83 tahun 4 bulan berturut-turut. Bayangkan. Jadi bayangkan rahmat dan kasih Allah. Oleh kerana Allah sayangkan hamba-Nya, Allah angkat ketentuan Lailatul Qadar supaya orang itu melakukan dosa, walaupun dia melakukan dosa di malam Lailatul Qadar, oleh sebab dia tak tahu, maka sekurang-kurangnya dia buat tu dalam keadaan tak tahu, dalam keadaan jahil dan sebagainya. Allahu Rabbi. Jadi itulah di antara kasih dan rahmat Allah SWT. Baik. Kita teruskan kepada hikmah. Hikmah mengapa tarikh sebenar malam Lailatul Qadar dirahsiakan ataupun diangkat semula. Dalam keadaan Lailatul Qadar ditentukan, kalaulah ada mana-mana hamba yang secara kebetulan telah terluput malam tersebut, maka dia tidak akan berjaga lagi pada malam-malam yang lain disebabkan perasaan putus asa dan sebagainya. Sekarang dalam keadaan penentuan malam Lailatul Qadar yang tidak diketahui, yang dirahsiakan, setiap orang mudah untuk berjaga malam walaupun sekadar untuk 1 atau 2 malam. Ini yang hikmah yang ketiga ni lebih kurang sama jugalah dengan hikmah yang pertama tadi, yang mana bila mungkin kalau terlepas kita dah terlepas Lailatul Qadar. Contohnya, malam Lailatul Qadar untuk tahun ini, bulan Ramadan tahun ini telah pun berlaku pada malam 21. Tapi kita dah terlepas, kita tak tahu kita tak nampak benda tu. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Maaf, kalau kita dah tahu kita dah tahu malam Lailatul Qadar dah 21 bulan, maka malam-malam yang seterusnya, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, kita dah tak apalah, dah lepas dah. Lailatul Qadar dah terlepas dah, tak payahlah buat apa-apalah. Maknanya kita akan tinggalkan. Tetapi oleh kerana kita tak tahu,
Kita tak tahu yang kita dah tertinggal kalau betul malam 21 hari bulan malam 21 malam ke-21 itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, oleh kerana kita tak tahu, kita akan teruskan pada malam yang 23, 20, 25, 27, 29 ya, dan seterusnya lah sampai habis lah ya, sampai 29 lah ya. Jadi itu hikmahnya ya. Jadi oleh yang demikian, walaupun tak dapat fadilat 83 tahun 4 bulan ataupun 1000 bulan itu, tetapi sekurang-kurangnya ya, gandaan pahala di bulan Ramadan itu sendiri, yang mana Allah telah janjikan amalan fardu akan digandakan sehingga 70 kali ganda, dan setengah pendapat mengatakan 700 sehingga mencapai 700 kali ganda. Maka dan seterusnya, amalan-amalan sunnah akan diberikan pahala seumpama mengerjakan amalan fardu. Makanya ya, kita akan terus lakukan, dan kita sekurang-kurangnya akan dapat lagi fadilat Ramadan itu sendiri, walaupun fadilat Lailatul Qadar sudah pun terlepas ya. Allah Rabbi. Baik, kita teruskan dengan hikmah yang keempat ya. Bilangan malam yang dihabiskan untuk mencari Lailatul Qadar bagi setiap malam itu akan diberikan pahala yang berasingan ya. Baik, bilangan malam yang dihabiskan untuk mencari malam Lailatul Qadar bagi setiap malam itu akan diberikan pahala yang berasingan ya. Allah tak akan lakukan sesuatu itu dengan sia-sia ya. Allah tak akan menetapkan sesuatu itu dengan sia-sia ya. Jadi oleh kerana kita ni mencari malam Lailatul Qadar, walaupun tak berjumpa malam Lailatul Qadar, Allah akan bagi ganjaran yang berbeza kerana kita berusaha untuk mencari walaupun tak dapat ya. Tapi akhirnya akan dapatlah, sebab kalau betul-betul daripada malam 20 atau malam 21 kita dah mula istiqamah melakukan ibadah sepanjang malam, makanya insya-Allah ya, salah satu akan kenalah, akan dapatlah kan. Tetapi kalau bagi mereka yang ya, yang mungkin Allahumma shalli ala Muhammad kerja malam ke ya, ataupun yalah ada sesuatu yang dilakukan dan tercicir malam Lailatul Qadar, oleh kerana malam-malam yang lain mungkin dia berusaha mencari malam Lailatul Qadar, mungkin pada malam tertentu saja yang mungkin tidak mampu untuk dicari dan sebagainya ya, insya-Allah ya, Allah tidak akan mensia-siakan usaha ya, kerana Allah memandang usaha kita ya. Allah memandang usaha kita, insya-Allah. Baik, dan akan ada, pasti ada ganjarannya di sisi Allah SWT ya. Baik, yang kelima ya, hikmah yang kelima, kenapa hikmah daripada Allahumma shalli ala Muhammad disembunyikan ya tarikh sebenar Lailatul Qadar ya. Hikmahnya yang kelima adalah Allah SWT berbangga kepada para malaikat akan ibadah hamba-hambanya dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang diketahui dari hadis yang pertama yang pernah kita kongsikan dahulu ya. Dalam keadaan sekarang ini, peluang untuk dibanggakan lebih lagi, kerana walaupun hamba itu tidak mengetahui Lailatul Qadar yang sebenar bilakah masanya, mereka masih lagi berjaga malam serta sibuk dengan ibadah hanya kerana ada berkemungkinan berdasarkan andaiannya sahaja ya. Maksudnya di sini, walaupun tak pasti ya, mereka ini akan bangun berjaga malam untuk mencari Lailatul Qadar kerana Allah Taala. Jadi Allah akan bangga tentang hambanya yang melakukan perkara tersebut di hadapan malaikat-malaikatnya ya. Allahu Akbar. Apabila dengan hanya ada kemungkinan begitu sekali dia berusaha, maka bagaimana pula keadaan usahanya jika dia diberitahu bahawa malam itu adalah malam Lailatul Qadar ya. Jadi itulah di antara 5 hikmah yang yang Allahumma shalli ala Muhammad yang kita dapat ya. 5 hikmah yang kita dapat daripada disembunyikan ya tarikh sebenar malam Lailatul Qadar ya. Allahu Rabbi. Baik, sebab sesuatu yang Allah lakukan itu yang seperti mana yang berkatakan tadi tidak akan sia-sia, dan ya sesuatu yang Allahumma shalli ala Muhammad yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang lebih menarik sebenarnya, lebih banyak lagi manfaat yang akan kita terima, sebab Allah yang mengetahui tentang keperluan kita. Allah Ta'ala saja yang mengetahui Allah yang terbaik untuk diri kita ya. Itulah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu Rasulullah SAW pun dalam hadis ini mengatakan bahawa mungkin inilah yang lebih baik bagi kita, kerana baginda Rasulullah SAW sentiasa bersangka baik kepada apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah SWT, kerana segala yang diperintahkan oleh Allah SWT tu, kalau mungkin ada setengah orang fikir secara logik macam berat, macam susah nak buat dan sebagainya, tetapi sebenarnya
ya, ada hikmah yang sangat mendalam yang tak dapat kita fikirkan dengan logik akal kita, tetapi memberi kebaikan sebenarnya kepada diri kita secara langsung dan secara tidak langsung, ya. Allah Rabbi. Jadi mereka-mereka yang mendalami ilmu agama, mereka-mereka yang mendalami mengkaji, ya, Allahumma shalli ala Muhammad, tuntutan perintah Allah, ya, apa yang Allah larang, apa yang Allah suruh, ya, pasti akan menemui banyak hikmah-hikmah sebenarnya kenapa, ya, pentingnya untuk kita patuhi segala larangan dan perintah Allah SWT. InsyaAllah. Baik, mungkin ada juga hikmah-hikmah yang lain adalah menjadi sunatullah. Apabila ada perkara-perkara yang penting sebegitu, maka perkara itu akan disembunyikan. Lantaran itu ismu azam juga telah disembunyikan, ya. Demikian juga suatu malam khas pada hari Jumaat yang doa dikabulkan juga disembunyikan. Begitu juga ada banyak lagi perkara-perkara lain yang sebegini. Mungkin juga akibat daripada pergaduhan tersebut, penentuan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan itu telah dilupakan. Kemudian disebabkan hikmah-hikmah lain yang telah disebutkan, ketentuan malam Lailatul Qadar telah dihapuskan untuk selama-lamanya, ya. Tapi walau macam mana pun, ianya adalah yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Baik. Perkara ketiga yang terdapat dalam hadis tersebut ialah 3 malam telah diberitahu bagi tujuan mencari Lailatul Qadar, iaitu malam ke-9, malam yang ke-7 dan malam yang ke-5. Apakah yang dimaksudkan? Kita tengok lagi. Dengan menggabungkan pendapat daripada satu riwayat yang lain, dapat dipastikan bahawa ketiga-tiga malam itu adalah antara malam-malam 10 akhir Ramadan. Namun demikian, selepas itu terdapat beberapa kemungkinan lain. Ini yang menarik, ya. Sekiranya 10 akhir itu dikira daripada awal bilangannya, maka maksud hadis tersebut ialah malam ke-29, malam ke-27 dan juga malam ke-25. Itu maksud dia, ya. Baik. Jika dikira dari akhir bulan Jika dikira dari akhir dan bulan itu mengandungi 29 hari, maka kiraan itu menepati malam ke-21, 23 dan 25. Cantik sungguh. Allahu Rabbi, subhanallah. Sekiranya bulan itu mengandungi 30 hari, maka kiraannya itu menepati malam-malam ke-22, 24 dan ke-26. Selain kenyataan ini pun masih terdapat banyak lagi perselisihan pada hadis-hadis dalam menentukan Lailatul Qadar. Justru itu banyak perselisihan di kalangan ulama berkenaan malam Lailatul Qadar sehingga menjangkau hampir 50 pendapat, ya. Dalam nak menentukan bilakah malam Lailatul Qadar ni, ya. Allahumma salli ala Muhammad, menyebabkan, ya, perselisihan pendapat dan, ya, telah menyebabkan hampir 50 pendapat dikeluarkan. Ya, walau macam mana pun kita pegang, ya, kita boleh amalkan semuanya, dan paling selamat lah, ya, yang paling selamat adalah, ya, daripada malam 20 sampai ke habis Ramadan belasah. Ya, senang nak kira lah. Supaya kita terselamat dan orang kata tidak terlepas untuk mendapat fadilat malam Lailatul Qadar, kita belasah, ya, mengikut kemampuan masing-masing, insya-Allah, ya. Baik. Pendapat ulama muhaqqiqin atau yakni ulama yang membuat kajian mendalam, alasan terdapat begitu banyak perselisihan dalam hadis-hadis adalah kerana malam tersebut tidak terkhusus pada malam-malam tarikh tertentu, bahkan malam itu berlaku pada malam-malam berlainan pada tahun-tahun yang berlainan, yang menyebabkan riwayat hadis-hadis juga berlainan, ya. Pernah baginda Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam yang berlainan bersesuaian dengan tahun tersebut, dan baginda Rasulullah SAW mengkhususkan malam-malam tertentu pada sesetengah tahun yang lain. Ya, lantaran itu ada juga satu riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa pada suatu ketika sedang dibincangkan tentang Lailatul Qadar di dalam satu majlis, baginda Rasulullah SAW ditanya, ya, berapakah tarikh hari ini, ya. Maaf, ya, bukan ditanya, tetapi baginda Rasulullah SAW telah pun bertanya, ya, kepada sahabat, ya, berapakah tarikh hari ini, ya. Kemudian diberitahu kepada baginda Rasulullah SAW bahawa tarikh hari ini adalah
22 hari bulan. Baginda Rasulullah SAW pun bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ini. Subhanallah. Ini di antara kisah yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana kalau ikutkan yang melibatkan 22 hari bulan. Biasa kita dengar adalah malam ganjil, iaitu 21 23 jadi 22 pun ada riwayatnya. Jadi seperti mana yang katakan tadi, kalau kita mencari betul-betul nak mencari malam Lailatul Qadar, yang terbaiknya adalah jangan tinggalkan semua 10 malam terakhir, jangan tinggalkan semua, insya-Allah. Buat di semua 10 malam terakhir tersebut, insya-Allah. Sekurang-kurangnya kalaulah tak larat sangat, tarawihnya insya-Allah, dan juga doa jangan kita tinggalkan, yakni doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Allahumma, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma innaka afun karim, ataupun alhamdulillah, minta maaf sendawa, apa nama tu, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anna, insyaallah. Ulangkan insyaallah. Kalau boleh ulang daripada subuh, daripada maghrib sampai subuh pun tak apa, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Hazrat ataupun Sayyidina Abu Dzar rahimahullah, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, saya telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah malam Lailatul Qadar khusus pada zaman baginda sahaja atau akan berterusan selepas zaman itu, selepas daripada zaman Rasulullah juga? Baginda Rasulullah SAW menjawab, Lailatul Qadar akan berterusan sehingga kiamat. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya lagi, pada bahagian manakah dari Ramadan malam itu berlaku? Baginda Rasulullah SAW menjawab, bersabda, carilah malam itu pada 10 awal dan 10 akhir. Ini lain pula. Baik. Kemudian baginda telah sibuk dengan perkara lain. Apabila mendapat peluang, saya bertanya lagi, Tuan, tolonglah memberitahu dalam 10 malam itu pada bahagian manakah malam Lailatul Qadar diperolehi? Baginda Rasulullah SAW menjadi marah. Tidak pernah baginda begitu marah terhadap saya sebelum dan selepas itu. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, kalau itulah tujuan Allah SWT, kenapa tidak diberitahu terus sahaja? Carilah malam itu pada 7 malam terakhir, cukuplah. Selepas itu jangan tanya apa-apa lagi pada saya. Allahu Akbar, subhanallah. Kisah yang menarik. Jadi di sini tengok nampak lain lah pula. Tapi yang terbaik, yang paling selamat ialah amalkan ataupun penuhi, isikan malam 10 malam terakhir bermula pada 20 malam ke-20 sampailah habis, insya-Allah. Baik. Baginda memberitahu kepada seorang sahabat yang lain secara tepat bahawa malam itu didapati pada malam ke-23. Ini ada kisah lain pula, daripada Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ataupun daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada satu malam sedang saya tidur, saya bermimpi seseorang berkata kepada saya, bangunlah, ini malam Lailatul Qadar. Saya pun bangun dengan segera dan pergi melihat baginda Rasulullah SAW. Saya dapati baginda sedang bersolat. Malam itu adalah malam ke-23. Dapat diketahui juga pada setengah riwayat lain bahawa malam Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-24 secara tepat. Allahu Rabbi subhanallah. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang berjaga malam pada sepanjang tahun akan dapat menemui Lailatul Qadar. Yakni Lailatul Qadar beredar pada setiap sepanjang tahun. Ada orang menyatakan pendapat ini kepada Sayyidina Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Lalu beliau pun berkata, tujuan Ibnu Mas'ud adalah supaya orang ramai tidak berpada-pada dengan hanya beribadah pada satu malam sahaja. Kemudian dia telah bersumpah dan memberitahu bahawa malam Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27. Banyak lagi pendapat para sahabat
ya, dan tabi'in, ya, bahawa malam Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27 Ramadan. Inilah yang juga menjadi pendapat, ya, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sementara kajian Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pula ialah sesiapa yang berjaga malam pada sepanjang tahun akan pasti mengetahui tentang Lailatul Qadar, ya. Tapi itulah, kalau sepanjang tahun ni ialah, ya, memang itu jalan yang paling selamat, ya. Tapi insya-Allah, ya, melalui hadis-hadis, insya-Allah, ya, kita cuba untuk fokus pada malam 10 malam terakhir, insya-Allah. Dapat diketahui daripada satu riwayat dalam kitab Durri Matur, ya, bahawa itulah yang diberitahu kepada beliau oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, di kalangan imam-imam pula, pendapat yang masyhur di sisi Imam Abu Hanifah rahimahullah ialah malam Lailatul Qadar beredar pada sepanjang tahun. Pendapat yang kedua ialah Lailatul Qadar beredar pada sepanjang bulan Ramadan, dan mengikut Imam Muhammad rahimahullah dan Imam Abu Yusuf rahimahullah pula menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar berlaku pada salah satu malam-malam Ramadan secara tepat, tetapi malam tersebut tidak diketahui. Ya, pendapat yang lebih patut diterima di sisi Imam Syafi'i, ya, imam kita, insya-Allah, malam Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-21, ya. Baik. Manakala Imam Malik radhiyallahu an dan Imam Ahmad radhiyallahu anhu, maaf, ya, betul, Imam Malik radhiyallahu rahimahullah dan juga Imam Ahmad rahimahullah pula mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar beredar pada malam-malam ganjil 10 malam akhir, ya. Baik. Dan iaitu pada tahun-tahun berlainan Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam yang berlainan. Ya, kebanyakan ulama berpendapat bahawa Lailatul Qadar lebih berkemungkinan berlaku pada malam ke-27, ya. Ya. Kalau ikut tengok pada riwayat dan pendapat-pendapat imam, pendapat-pendapat ulama, banyak yang mengatakan 27 lah, ya. Tapi yang terbaik, ya, kalau tanya hamba, yang terbaik adalah, ya, semua malam 10 malam terakhir, insya-Allah. Syekhul Arifin Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah berkata, pada pendapat saya, ya, pendapat mereka yang mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar beredar pada sepanjang tahun adalah lebih tepat. Ini adalah kerana saya telah menemui malam itu 2 kali pada bulan Syaban, subhanallah. Ini lain macam pula, ya. Sekali pada 15 Syaban dan sekali pada 19 Syaban. 2 kali pada 10 pertengahan Ramadan, iaitu pada malam ke-13 dan 17. Saya juga pernah menemui Lailatul Qadar pada setiap malam ganjil dari 10 malam akhir Ramadan. Ya, saya yakin bahawa malam tersebut berubah-ubah di sepanjang tahun, tetapi lebih banyak berlaku pada bulan Ramadan. Ya, ini pendapat peribadinya lah, ya, insya-Allah. Manakala Hazrat Syah Waliullah rahimahullah berkata bahawa Lailatul Qadar berlaku 2 kali setahun. Allah, 2 kali setahun pula, insya-Allah. Ini pendapat masing-masing, ya, untuk kita sebagai pengetahuan, insya-Allah, ya, pendapat-pendapat ulama, insya-Allah. Tapi mereka memberikan pendapat berdasarkan ada dalil dan ada hujah, ya. Jadi insya-Allah, ya, kalau nak apa orang kata ni, Allahumma salli ala Muhammad, boleh kita jadikan rujukan lah, insya-Allah, ya, pengetahuan dan rujukan, insya-Allah. Pertama ialah pada malam di mana hukum-hukum Allah SWT diturunkan, dan pada malam itulah Al-Quran telah diturunkan daripada Lauh Mahfuz, ya. Malam ini tidak terkhusus pada malam bulan Ramadan sahaja. Lailatul Qadar beredar sepanjang tahun, tetapi pada tahun Al-Quran diturunkan, malam tersebut telah berlaku pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar yang kedua ialah pada malam kerohanian tersebar secara khusus, yakni para malaikat turun ke bumi dengan kebanyakannya dan syaitan-syaitan akan dijauhi serta doa dan ibadah akan dikabulkan. Ya, Lailatul Qadar yang seperti ini berlaku pada setiap Ramadan pada malam-malam ganjil dari 10 akhir Ramadan dan sentiasa berubah-ubah, ya. Bapa saya, iaitu Maulana Rahim Yahya, iaitu bapa kepada penulis, ya, kitab ini, Maulana Yahya rahimahullah berkata bahawa inilah pendapat yang lebih tepat, ya, wallahu alam, ya. Mana satu yang lebih tepat, wallahu alam, yang menjadi rahsia Allah SWT. Ya, yang paling penting adalah kita rujuk pada hadis-hadis baginda Rasulullah SAW untuk kita terus mencari malam Lailatul Qadar yang Allahu Rabbi, ya, sangat besar ganjarannya, sangat besar fadilatnya, insya-Allah.
Walau bagaimanapun, sama ada sekali ataupun dua kali, setiap orang perlu berusaha mencari malam Lailatul Qadar, ya, pada sepanjang tahun sesuai dengan keupayaan dan kesungguhan masing-masing. Ya, itulah itu yang saya katakan tadi, ya, ia bergantung kepada keupayaan, kesungguhan seseorang, ya. Jadi ya, gandakan kesungguhan tersebut, insya-Allah, ya, sama-sama kita, insya-Allah. Sekiranya tidak mampu, maka carilah pada bulan Ramadan, dan kalau itu pun tak mampu, maka hendaklah menganggap bahawa malam-malam 10 akhir Ramadan merupakan peluang paling bernilai. Sekiranya itu pun masih juga tak mampu, ya, maka janganlah dibiarkan malam-malam ganjir 10 akhir tersebut begitu saja. Dan kalaulah itu pun tidak mampu, ya, na'udzubillah lah, ya, semoga Allah jauhkan, maka hendaklah menganggap bahawa malam yang ke-27 itu malam yang adalah malam yang merupakan peluang keemasan, ya, untuk mendapat Lailatul Qadar, ya. Baik. Sekiranya dengan pertolongan Allah SWT, seseorang yang bertuah dimudahkan untuk mendapat Lailatul Qadar, maka segala nikmat dan keselesaan dunia yang dikorbankan tidak mempunyai apa-apa nilai jika dibandingkan dengan malam tersebut. Kalaulah tidak mendapat Lailatul Qadar pun, seseorang itu pun masih tidak terlepas daripada ganjaran, ya. Ganjaran sepertinya ganjaran solat berjemaah di masjid sepatutnya dianggap oleh setiap orang sebagai satu perkara yang perlu diambil berat untuk disempurnakan pada sepanjang tahun, khususnya solat maghrib dan isya. Baik, tapi oleh kerana kita masih lagi dalam fasa PKPB, ya, jadi kita masih lagi tak dapat nak menunaikan solat berjemaah, ya. Mungkin insya-Allah dalam insya-Allah sebulan dua lagi, insya-Allah kita harapkan akan dilonggarkan lagi, ya. Maka mungkin kita akan dapat terus untuk bersolat berjemaah semula di masjid, ya, insya-Allah. Walau macam mana pun, inilah di antara pandangan-pandangan yang telah dikeluarkan yang telah dikongsikan oleh para sahabat, ya, rahimahullah ajmain, dan juga, ya, Allahumma salli ala Muhammad, pendapat-pendapat yang dikongsikan oleh imam-imam kita, ya, imam mazhab yang empat, ya, insyaallah imam mazhab yang empat, dan kemudian para ulama-ulama, ya, yang mengkaji, ya, tentang malam Lailatul Qadar itu sendiri, ya. Jadi oleh Allahumma salli ala Muhammad, walau macam mana pun, insya-Allah kita cubalah, ya, mengikut apa yang dikatakan tadi, ya. Kita usahakanlah mana yang mengikut kemampuan kita, insya-Allah, ya. Paling common pun tadi, paling kurang pun, paling cikai pun, ya, malam yang ke-27. Tapi hamba rasa pendapat peribadi hamba lah, ya, yang terbaik adalah carilah pada malam 10 malam terakhir Ramadan itu, insya-Allah, ya. Baik. Okey, sekiranya seseorang yang bertuah dapat menunaikan kedua-dua solat itu secara berjemaah pada malam Lailatul Qadar, maka betapa besarnya pahala berjemaah akan diperolehi, ya. Kalau dah menunaikan solat solat maghrib dan juga isyak berjemaah, mungkin dalam PKPB ni kita bersolat di rumah secara berjemaah bersama keluarga, insya-Allah, ya. Itu pun pahalanya kalau kita bersolat pada malam itu memang malam Lailatul Qadar, ya. Gandaan pahala fadilatnya pun dah besar untuk kita, ya. Alhamdulillah. Jadi oleh yang demikian, kefarduan, apa saja solat fardu, ya, dan amalan-amalan fardu yang kita lakukan, kita jangan tinggalkan, ya. Dan fardu kita gandakan lagi, banyakkan lagi amalan-amalan sunat, ya, pada malam-malam 10 malam terakhir ini, supaya kita tak terlepas satu lagi, dapat lagi banyak gandaan daripada amalan kita yang kita buat, insya-Allah, ya. Baik. Betapa besarnya nikmat Allah SWT, ya. Tadi pun dalam keterangan tadi pun mengatakan bahawa, ya, kalau seseorang itu dipilih oleh Allah, Allah pilih dia walaupun mungkin dia tak cari sangat, ya, tapi Allah kata dia akan dapat, maka dia akan dapat walau Lailatul Qadar tersebut, ya. Jadi walau macam mana pun, Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Seperti manalah yang Abah selalu katakan sebelum ini, ya, apa pun sentiasa doakan kepada Allah SWT, minta pertolongan Allah, ya, sebab Allah yang mengetahui bila masanya, dan minta taufik dan hidayah daripada Allah setiap saat, ya, supaya Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita setiap saat, supaya kita bukan hanya bertemu malam Lailatul Qadar, bahkan, ya, kita sentiasa istiqamah dalam ibadah kita walaupun sudah pun keluar daripada Ramadan, ya. Jadi sentiasa istiqamah, ya, kerana istiqamah, ya, daripada ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan sehingga keluar pada bulan Ramadan dan bertemu Ramadan lagi, itu adalah antara tanda, ya, bahawa kita mendapat pengampunan Allah
dan kita mendapat tingkatan takwa di sisi Allah. Itu yang kita cari dalam kehidupan, ya. Di antaranya, ya, objektif utama kita adalah untuk mencari redha Allah dan mencapai tahap ketakwaan di sisi Allah SWT, insya-Allah. Baik. Sedikit lagi insya-Allah nak habiskan keterangan untuk hadis yang kelima ini. Jadi betapa besarnya nikmat Allah SWT dalam mana-mana amalan agama. Apabila usaha telah dilakukan walaupun tidak berjaya, ganjaran untuk usaha tersebut pasti akan diperolehi, ya, kerana Allah tidak memandang hasilnya, ya. Allah memandang kepada usaha yang kita lakukan. Oleh itu banyak gandakan usaha, ya, hasilnya tak apalah, ya. Kerana apa? Kerana manusia saja yang menilai hasil, ya. Manusia saja yang menilai setiap sesuatu perkara itu sama ada berjaya tak berjaya melalui hasilnya, ya. Jadi di sisi Allah adalah berbeza, ya. Allah SWT memandang segala usaha yang kita lakukan, ya, kesungguhan yang kita buat, ya, itu yang Allah pandang. Dan setiap usaha, kesungguhan yang kita lakukan itu pasti ada ganjaran di sisi Allah, dengan syarat ya, dengan syarat, ya. Nawaitu kena betul, ya, niat tu kena betul, ya, niat kerana Allah Ta'ala, bukan niat untuk tunjuk kat orang. Kalau kita niat untuk tunjuk kat orang, ya, Allah akan cakap pada kita nanti di akhirat nanti, kau mintalah pahala daripada orang yang kau nak tunjuk tersebut. Jadi maka kita yang rugi, ya. Sebab itulah nawaitu sangat-sangat penting dalam setiap amalan, ya. Tetapkan hati bahawa kita buat segala perkara-perkara baik, ya, amalan kebajikan, ibadah dan sebagainya lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah Ta'ala, ya, insya-Allah. Baik. Tetapi berapa ramaikah orang yang menginginkan agama dan yang sanggup bermati-matian berusaha untuk agama, ya. Sebaliknya dalam berusaha untuk tujuan-tujuan keduniaan, sekiranya hasil yang diketahui ataupun dikehendaki tidak tercapai, maka usaha itu adalah sia-sia dan tidak berguna. Namun demikian dalam keadaan itu pun betapa ramai pula orang yang membinasakan harta dan diri untuk mendapatkan tujuan dunia dan perkara yang sia-sia, ya. Itulah, ya, kita manusia ni, ramai di antara kita yang sanggup bermati-matian, ya, 24 jam sehari kalau boleh nak kerja untuk cari nafkah, katanya lah, ya, nak cari kekayaan dunia, ya, sanggup, ya, bersengkang mata, ya, menggunakan tulang 4 kerat, ya, perah otak, ya, kau-kau punya, ya, sehingga kan dalam PKPB ni pun PKPB ni pun Allahu Rabbi, ya, Allahu Akbar, kerjanya lagi berganda-ganda walaupun duduk kat rumah, ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Jadi Allahu Rabbi, itu tak apalah, itu orang kata apa ni, mungkin di antara tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, ya, dah jadi tuntutan, maka ianya adalah perlu dilakukan. Tetapi kalau yang tak perlu, ya, yang tak perlu tu janganlah, ya, Allahumma salli ala Muhammad, janganlah diberatkan sangat. Sebab kerana apa? Kerana yang lebih penting dalam kehidupan ini adalah untuk mencari redha Allah, ya. Kita sepatutnya sebagai seorang Islam yang yakin bahawa kehidupan akhirat yang kekal abadi, ya, akhirat yang kekal abadi itulah yang perlu dikejar ataupun perlu digapai. Makanya kita sepatutnya bermati-matian untuk akhirat, untuk agama, bukannya bermati-matian untuk dunia. Tapi tak salah mencari harta dunia, ya, kerana dengan harta dunia, dengan kekayaan dunia, kita boleh gunakan untuk mencari keredaan Allah dengan membanyakkan sedekah, infak, ya, berwakaf dan sebagainya. Dengan membayar zakat yang banyak pun memberikan kebaikan kepada keseluruhan umat Islam juga, kan. Jadi itu ada manfaatnya di situ. Cuma jangan sampai Allahumma salli ala Muhammad, sampai mengorbankan akhirat kerana dunia. Na'udzubillah min zalik, ya. Sebab apa? Yang paling bijak sekali sebenarnya dalam kehidupan ini menetapkan sasaran akhirat, ya. Apabila kita kejar akhirat, insya-Allah, ya, dunia akan ikut sekali, ya. Yakin dan percayalah, insya-Allah, ya. Baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, keterangan hadis yang kelima telah pun selesai walaupun panjang lebar, ya. Alhamdulillah, semoga dapat manfaat di dalam ataupun di atas perkongsian kita pagi ini, ya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih, ya, daripada Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini lah hari yang pertama kamu dapat komen, ya, daripada rakan-rakan, ya, daripada Tuan Husin Ahmad, ya. Alhamdulillah. Terima kasih, insya-Allah, ya, di atas teguran dan semangat yang diberikan, insya-Allah.
hamba akan cuba sedaya upaya untuk istiqamah dalam kita sama-sama berkongsikan apa-apa saja ilmu yang ada. Kalau kita ada sedikit ilmu, kita kongsilah ilmu tersebut. Kalau kita ada banyak ilmu, kita kongsikan sebanyak mana yang kita mampu. Jangan kita simpan seorang-seorang, kerana kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Duduk dalam syurga seorang-seorang ni boring. Allahumma salli ala Muhammad. Biarlah kalau boleh kita nak seluruh umat Islam berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh demikian, kita perlu untuk sentiasa tegur menegur, nasihat menasihati, kongsi berkongsi, terutama sekali tentang ilmu Allah. Kerana apa? Dengan ilmu saja kita akan boleh membuat amal. Kerana amalan yang dilakukan tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi satu kerugian yang besar. Jadi oleh yang demikian, tuntutlah ilmu, carilah ilmu, kemudian amalkan daripada ilmu tersebut, dan insya-Allah semoga kita mendapat keredaan daripada Allah SWT. Baik, akhiri dulu sesi untuk hari ini dengan seperti biasa, segala kebaikan. Allahu Akbar. Bateri dah habis tu, reminder bateri dah habis. Baik, akhiri dahulu pertemuan pagi ini dengan statement declaration. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang sempurna itu datang daripada Allah, segala yang lemah, yang kurang, yang silap itu datang daripada kelemahan, kesilapan dan kekurangan diri hamba sendiri. Hamba mohon ampun dan maaf jika ada berlaku kesilapan, dan hamba akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih selamanya. Terima kasih.